Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Khaidir. Kami daripada kumpulan 2 akan membentangkan berkaitan sifat linguistik perbandingan. Berikut merupakan ahli kumpulan kami. Sifat linguistik perbandingan yang pertama adalah dari aspek sejarah. Menurut Noriah Muhammad 2021, aspek sejarah adalah berkait dengan dimensi kesejarahan dan hubungan bahasa pada masa lalu dengan bahasa yang wujud pada masa sekarang. Sifat kajian linguistik perbandingan dari segi sejarah ini membolehkan kita untuk melihat dan meneliti sesuatu bahasa itu yang dibencarkan daripada bahasa induk kepada bahasa turunan. Sifat sejarah dalam linguistik perbandingan seperti linguistik perbandingan tipologi dan linguistik perbandingan area ini membolehkan pengkajian terhadap data-data daripada satu bahasa atau lebih yang dianggap berkerabat. Baiklah, sifat linguistik perbandingan yang seterusnya ialah sifat diakronik dan juga sinkronik. Diakronik merujuk kepada kajian bahasa yang berasaskan masa. Ia membandingkan dua zaman atau meneliti perkembangan bahasa pada setiap zaman. Misalnya, kajian bahasa Melayu dari zaman kuno hinggalah ke zaman moden. Melalui sifat diakronik ini, ia menunjukkan perkembangan dan perubahan yang berlaku pada bahasa yang dikaji. Manakala, sifat sinkronik pula merujuk kepada kajian bahasa yang tidak dikaitkan dengan masa. Pengkaji boleh memilih bahasa atau dialek dalam mana-mana unsur linguistik pada masa tertentu dan di mana-mana ruang. Masa tertentu ini merujuk kepada pengkaji boleh memilih sama ada untuk melakukan kajian bahasa pada zaman kuno, zaman purba atau sebagainya. Dan sifat sinkronik ini dimanfaatkan sepenuhnya dalam linguistik perbandingan, historis, linguistik tipologi dan juga linguistik kawasan. Baiklah, saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari pembentang. Saya akan teruskan perbentangan dengan ciri ataupun sifat yang seterusnya, iaitu deskriptif. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang dimaknakan dengan deskriptif? Kajian deskriptif ialah kaedah menjelaskan, menghuraikan dan menerangkan unsur-unsur sistem. Dalam linguistik, tuan-tuan dan puan-puan, deskriptif mengacu pada pendekatan yang berfokus pada deskripsi dan analisis objektif terhadap bahasa-bahasa yang ada, dengan tujuan, tuan-tuan dan puan-puan, untuk memahami dan menjelaskan fenomena linguistik yang diamati secara akurat. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, elemen, ciri dan sifat deskriptif ini terdapat dalam ketiga-tiga linguistik perbandingan, iaitu historis komparatif, tipologi dan kawasan. Sekadar itu sahaja perbentangan saya. Saya serah kepada pembentang seterusnya. Terima kasih. Terima kasih saudara atas pembentangan tersebut. Salam sejahtera kepada Doktor. Saya Mugishwari Salmanan, pembangunan nombor matrik 151834. Seterusnya saya akan menerangkan bahagian sifat linguistik perbandingan yang kelima, iaitu sifat ilmiah. Istilah ilmiah ini adalah istilah yang mengacu pada sesuatu yang amat terkait dengan ilmu pengetahuan. Sifat ilmiah ini melibatkan penggunaan kaedah yang sistematik, objektif dan berdasarkan pada bukti-bukti yang dapat diuji untuk memperoleh pengetahuan yang diinginkan dalam sesebuah kajian. Menurut sarjana Noriah pula, istilah ilmiah ini berkait dengan ilmu pengetahuan serta mengaitkannya dengan pendidikan dan kecendekiaan. Sebagaimana sudah diketahui bahawa bidang linguistik perbandingan ini mempunyai 3 bidang. Ketiga-tiga bidang kajian ini mempunyai fokus kajian yang berbeza yang meliputi konstruktif dan komparatif. Namun, ketiga-tiga bidang kajian ini masih bersifat ilmiah. Hal ini dikatakan demikian kerana walaupun fokus kajian yang berbeza, namun kesemua bidang dikaji secara sistematik berdasarkan bukti-bukti yang sahih. Data-data yang dikumpulkan bagi kesemua bidang linguistik perbandingan tersebut akan disusun secara sistematik dan dikaji secara tepat untuk mendapatkan hasil dapatan kajian yang boleh memberi manfaat kepada semua pihak.